Assalamualaikum dan selamat datang. Dalam video hari ini saya nak jelaskan nota penting bagi topik indeks. Okey. Jadi kita mulakan dengan indeks. Apa tu sebenarnya indeks? Apabila kita lihat satu sebutan, contoh A kuasa N, A adalah asas. Kuasa ni adalah indeks. Okey. A adalah asas dan kuasa ni adalah dipanggil kuasa ataupun indeks. Dan kita nak belajar, kita nak kenal bahawa indeks ni dia ada 3 jenis indeks yang kita kena belajar. Kita kena tahu. Yang pertama indeks positif, yang kedua indeks negatif dan yang ketiga indeks kosong, indeks sifar. Okey. Saya jelaskan dulu tentang indeks kosong ni, indeks sifar ni. Apa contoh indeks kosong? Contohnya 3, indeksnya kosong. 3 kuasa kosong. Jawapannya 1. Okey? Ataupun negatif 5 kuasa kosong. Jawapannya 1. 5 kuasa kosong. Jawapannya 1. Jadi apa yang kita boleh belajar tentang nombor indeks sifar ni? Apa-apa saja asas jika dikuasakan dengan kosong, jawapannya pasti 1. So, cara lain yang saya boleh tulis is any number A, kalau kuasa kosong, jawapan mesti 1. Alright. So, back to the early part. Kita dah belajar indeks kosong. Dah settle Okay. Let's go to the next part. This is where kita nak kenal indeks positif. Contoh 2 kuasa 3. Apa maksud 2 kuasa 3? Maksud 2 kuasa 3 adalah asas ni iaitu 2 didarab dengan dirinya sendiri sebanyak 1, 2, 3 kali. Okey, itu maksud dia. Right? So let's say saya ada 7 kuasa 2. Maksudnya asas iaitu 7 darab dengan dirinya sendiri sebanyak 2 kali. And it goes on. Okay. Satu lagi contoh 1/2 kuasa 5. So this will be 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Yes, darab 1/2. So 5 kali 1, 2, 3, 4 and 5. Kita ada 5 kali. So ini maksud untuk indeks kuasa positif. And we go back to the earlier page to clear things. Kita dah belajar 2 benda setakat ni So the first one was indeks kosong, then second one is indeks positif. Now the last one, we're gonna do indeks negative. What about indeks negative? Let me clear this. Okay, indeks negatif. Contoh 2 kuasa negatif 2. Pertama sekali, untuk selesaikan masalah ataupun soalan yang melibatkan indeks negatif, tukarkan indeks negatif kepada indeks positif. Macam mana kita nak tukarkan? The step is very easy. 2 kuasa negatif 2 boleh ditukarkan kepada indeks positif dengan meletakkan 1 per. So, 1/2 kuasa negatif 2 boleh ditulis sebagai 2 kuasa positif 2. I think this is very simple. Let me show you another example. Let's say saya ada 5 kuasa negatif 7. Again, sebelum selesaikan masalah berkaitan dengan indeks negatif, kamu kena jadikan dia positif dulu. Correct? So, macam mana nak jadikan positif? Letakkan 1 per. Jadi 5 kuasa negatif 7 sekarang dah jadi 5 kuasa positif 7. Of course, nilai positif kita tak perlu tulis. Okay. So, kita dah settle asas kosong, asas sifar, asas positif dan asas negatif. Right? Okay. Now, last one, what I want to explain to you is asas pecahan. Okay, so I hope you wait until the end of the video. Selepas saya explain sedikit tentang hukum-hukum indeks, dan akhir sekali baru saya nak explain tentang indeks pecahan.
Okay. So, a few hukum indeks. Contoh, 2 kuasa 3 darab dengan 2 kuasa 5. Macam mana kita nak darab dua nombor yang asasnya sama? Bila kita nak darab dua nombor yang asasnya sama, jawapannya adalah asas masih sama. 2, asas 2, jawapan sini pun asas 2. Indeks barunya adalah indeks pertama tambah dengan indeks kedua. So, 3 tambah 5, 8. Satu lagi contoh. 3 kuasa 5 darab dengan 3 kuasa 1. So, this will be asas 3 darab, maka asas 3. Indeks barunya adalah 5 dengan 1 saya harus tambah. Jadi, 3 kuasa 6. Saya nak bagi satu lagi contoh yang terakhir. 4 kuasa 2 darab dengan 4 kuasa negatif 3. How do I do this? Perlukah saya tukar dulu indeks negatif kepada positif? Tak perlu. Here I can do straight. Tetapi kalau kamu nak tukar juga boleh, tak ada masalah. But let's look how I do tanpa saya tukar kepada indeks positif dulu. So, jawapan sini asas 4 kalau darab masih asas 4. Indeks barunya adalah indeks yang pertama tambah dengan indeks yang kedua. So, what will happen? 2 tambah dengan apa indeks kedua? Indeks kedua adalah negatif 3, right? So, jawapannya adalah 4 kuasa negatif 1. Dan 4 kuasa negatif 1, saya boleh tukarkan kepada asas positif, correct? 4 kuasa negatif 1 boleh ditukarkan kepada asas positif. How do I do that? 1 per. Maka 4 kuasa negatif 1 saya boleh tulis sebagai 4 kuasa positif 1. Selalunya kuasa positif ni saya tak perlu tulis. Am I right? So, that is the first part. And the next part is apabila satu nombor 2 kuasa 3 dibahagikan dengan satu lagi nombor yang asasnya sama. 2 kuasa 3 dan 2 kuasa 2 mempunyai asas yang sama, iaitu asas 2 dan asas 2. Jadi jawapan akhirnya juga adalah asas 2. Tetapi apakah kuasa barunya? Apakah indeks barunya? Jadi kita belajar bila darab dua nombor yang asas sama, indeksnya tambah. So sekarang terbalik. Kalau bahagi, indeksnya saya perlu tolak. 3 tolak 2. So jawapan akhir adalah 2 kuasa 1. Yang mana kuasa 1 saya selalunya tak perlu tulis. Jawapan akhir 2. Right? Let me show you one more example. 5 kuasa 4 bahagi dengan 5 kuasa 2. So ini satu lagi cara untuk tulis bahagi. Correct? Satu lagi cara. Saya boleh tulis 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Ataupun saya boleh tulis 5 kuasa 4 per 5 kuasa 2. Either way, kedua-duanya maksudnya sama. So how do I do this? Apabila dua nombor yang asasnya sama kita nak bahagikan, maka asas jawapannya pun sama juga. Asas 5, jawapan pun asas 5. Apakah asas baru jawapan? Asas atas tolak dengan asas bawah. 4 tolak 2. Jadi jawapan akhir 5 kuasa 2. Okay. Ini hukum indeks yang kedua. Alright. Now, and the next one. Hukum indeks yang ketiga. Contoh saya ada 2 kuasa 2 kurungan kuasa 3. Now, what do I do? Ada kurungan. So, ingat, kalau kurungan darab 2, asasnya tak berubah. Tapi, indeks barunya adalah 2 darab dengan 3, 6. Right, this is very simple. I show you one more example. 5 kuasa 3 kurungan kuasa negatif 5. Jadi asas jawapan barunya adalah 5. Asas 3 dan negatif 5 saya darab, maka jadi negatif 15. Okay. Next. Apabila saya ada dua nombor saya nak darab, tetapi sekarang asasnya tak sama tapi indeksnya sama. What am I talking about? Listen carefully. Tadi kita buat apabila saya darab dua nombor. Apabila saya darab dua nombor yang asasnya sama.
Correct? Jawapannya asas masih sama dan indeks barunya adalah hasil tambah indeks lama. So this is what we did just now. Correct? Now saya nak darab dua nombor. Asasnya tak sama, tetapi kuasanya ataupun indeksnya sama. How is that? 3 kuasa 2 darab dengan 5 kuasa 2. Can you see? Now asas tak sama. Sini asas 3, sini asas 5. Asas tak sama, darab, tetapi kuasanya sama. Saya boleh ringkaskan sebutan ni dengan meletakkan asas di luar. So this would what happen. 3 darab 5 kurungan kuasa 2. So final answer will be 3 darab 5, 15 kuasa 2. You can check whether jawapan ni adalah betul ataupun tak in your answer nanti. Okay? And the reverse of that part is contoh, saya ada students get this thing wrong many times. 3x kurungan kuasa 2. Selalunya apa pelajar akan buat? Pelajar tulis jawapan 3x kuasa 2. Ini salah. Okay? Because bila kita nak darab, bila kita nak expand kuasa, we have to expand both. Tadi ingat kita ada 3 darab 5 kurungan kuasa 2, right? So this is actually equivalent to 3 kuasa 2 darab 5 kuasa 2, betul? So the same thing. Kalau saya nak buat x, y kurungan kuasa 3, ni sama bermaksud x kuasa 3, y kuasa 3. Okay, and ini untuk darab. What about bahagi? The same thing. Okay, this is the same thing. A kuasa 2 bahagi B kuasa 2. Sekarang bahagi. Asasnya tak sama, tetapi indeksnya sama. So, I can write this as A per B kurungan kuasa 2. Okay, and the last part, which I promised earlier, is macam mana kita nak selesaikan masalah dengan indeks pecahan. Contoh, indeks pecahan adalah A kuasa 1 per 2. Apabila kita ada satu nombor kuasa 1 per 2, ia bermaksud A punca kuasa 2. Kalau ada A satu nombor kuasa pecahan 1 per 3, dia bermaksud A punca kuasa 3. Okay, I think you have learned this punca kuasa and punca kuasa 3 di tingkatan 1, 2, 3, right? So this should be normal for you. If you still don't understand that part, masih belum jelas, you boleh komen kat bawah. I will do another separate video on that. Okay, and now let's say kamu ada pecahan tetapi bukan 1 per 2 atau 1 per 3, tetapi 2 per 3. Now how do we do this? 2 per 3 adalah hasil darab 2 dan 1 per 3. Betul? Right? So this is how I do. Nombor di atas iaitu 2 adalah kuasa. Ingat nombor di atas adalah kuasa. Nombor di bawah adalah punca. Betul lah, 1 per 3 adalah punca. So this can be written as either A punca kuasa 3 kurungan kuasa 2 ataupun A kuasa 2 kurungan punca kuasa 3. In both ways, dia adalah punca 3, right? Because this is punca. Dan 2 adalah kuasa. I show you another example. 8 kuasa 2 per 3. So this will be 8 kuasa 2. Kemudian punca kuasa 3. Betul? Yang di atas adalah kuasa. Yang di bawah adalah punca. Correct? So here I will have 8 kuasa 2 adalah 64. Punca kuasa 3. 64 punca kuasa 3. Apa kali apa dirinya kali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, you get 64. Answer 4. Correct? So here saya letak 8 kuasa 2 kemudian saya puncakan. Correct? Saya cuba buat cara yang lain. Saya buat 8 punca kuasa 3 kemudian baru saya kuasa. Apa saya akan dapat? 8 punca kuasa 3. Nombor apa kali dengan dirinya sendiri sebanyak 3 kali, dapat jawapan 8? 2. So 2 kuasa 2. Apakah jawapan 2 kuasa 2?
4. See, both are the same. So this is a very short video. Saya cuba ringkaskan, saya cuba cepatkan all the notes in here, nota untuk index. If you tak faham, mungkin you boleh ulang balik tengok video ni sekali lagi, and maybe you can save this video somewhere, save the link. And if you still don't understand, you can comment kat bawah, ask me to explain further in detail. And also comment, let me know kalau kamu nak saya buat nota untuk topik-topik yang lain. Okay, so that's all. Thank you so much. See you again. Bye.